Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi kita di video di saluran Panduan Hidupku, yang mana dalam video kali ini kita akan buat lagi nota-nota. Tapi nota kali ini kita mengambil satu surah yang mana 4 ayat dari surah yang sama. Dalam video yang sebelum ni kita juga buat nota dari satu surah yang sama, 4 ayat yang berlainan. Tapi 4 ayat yang kita dah buat dalam video yang sebelum ini adalah berkaitan dengan Al-Quran mudah diingati. Maka kalau kita susah nak ingat Al-Quran tu, bermakna bukan Al-Quran yang bermasalah, tetapi kita sebenarnya yang ada masalah dalam diri kita, yang kita perlu perbetulkan, perlu perbaiki supaya kita menjadi manusia yang lebih baik, lebih islamik, lebih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam video kali ini kita akan buat nota dengan tajuk perbanyakkanlah berbuat kebaikan, ataupun mungkin anda pernah dengar perbanyakkan bertakwa. Okey, tingkatkan takwa supaya lebih banyak rahmat Allah akan sampai kepada diri kita. Bagaimana macam biasa, bagi anda yang baru di saluran ataupun di channel Panduan Hidupku ini, pada skrin yang ada di hadapan anda ni, anda boleh lihat ada 2 ikon. Satu ikon Al-Quran Melayu dan juga satu lagi ikon Play Store. Anda tertanya, macam mana saya nak dapatkan aplikasi yang saya gunakan di dalam video ni? Bagi anda yang baru, caranya ialah anda klik pada Play Store. So kita klik pada Play Store dan anda akan dapat macam ni. Kolom kanta ni anda type Al-Quran. Okay, ni dah ada saya klik Al-Quran Melayu. Ni ada, nampak ada banyak Al-Quran Melayu. Saya pilih yang nombor 3 daripada atas ni. Ini adalah aplikasi Al-Quran Melayu yang saya gunakan dalam video-video saya di saluran Panduan Hidupku. Bagi anda yang belum install, belum pasang lagi aplikasi ni, just klik pasang atau klik install untuk mudahkan anda membuat nota-nota yang ada di dalam yang diajarkan di dalam video di saluran Panduan Hidupku ini. Kita dah install aplikasi ini dalam telefon. So saya hanya klik open ya. So kita teruskan. So bila kita klik open, so ini adalah paparan yang mula-mula muncul pada aplikasi ini. Baca Quran, terakhir baca, carian, waktu solat dan juga tetapan. Dalam video kali ini kita akan cari 4 ayat. Mari kita teruskan. Kita klik pada baca Quran. Kita boleh nampak kat sini ada surah, ada juz, ada bookmark, ada Al-Fatihah, Al-Baqarah. Ayat pertama yang akan kita cari dalam video ini ialah surah 65. Mari kita cari surah 65. Okey. Surah 65 At-Talaq ada 12 ayat. So kita klik pada surah yang ke-65. So kita akan dibawa kepada halaman surah At-Talaq, surah yang ke-65. Dalam surah ni kita akan cari 4 ayat. Pertama, kita akan cari ayat yang kedua. So sebagaimana biasa dalam video-video yang terdahulu, kita klik pada butang CE di bahagian atas ni. Klik pada CE dan kita masukkan ayat nombor 2. Klik OK. Dah dapat surah 65 ayat kedua. Saya akan baca terjemahan ya. Kemudian apabila mereka hampir habis tempoh iddahnya, maka bolehlah kamu pegang mereka, yakni rujuk, dengan cara yang baik, atau lepaskan mereka dengan cara yang baik, dan adakanlah 2 orang saksi yang adil di antara kamu semasa kamu merujukkan atau melepaskannya. Dan hendaklah kamu yang menjadi saksi menyempurnakan persaksian itu
kerana Allah semata-mata. Dengan hukum-hukum yang tersebut diberi peringatan dan pengajaran kepada sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan sesiapa yang bertakwa kepada Allah dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya, nescaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar dari segala perkara yang menyusahkannya. Simpan dulu ayat ni, klik pada terjemahan, klik pada tambah bookmark, kita buat folder baru, klik pada buat folder baru. Folder dalam video kali ini kita namakan sebagai perbanyakkan berbuat kebaikan. Okey, klik pada buat dan tambah. Alhamdulillah, kita dah simpan satu ayat. Ayat yang kedua yang kita nak cari adalah ayat dari surah yang sama, ayat nombor 3. Kita guna butang CE. Dalam video yang ni saya tak perlu guna butang CE. Sebaliknya saya hanya gerakkan dari ayat yang ketiga. Ini adalah ayat yang ketiga yang kita nak cari dalam video ni. Terjemahannya ialah, serta memberinya rezeki dari jalan yang tidak terlintas di hatinya. Dan ingatlah, sesiapa berserah diri bulat-bulat kepada Allah, maka Allah cukuplah baginya untuk menolong dan menyelamatkannya. Sesungguhnya Allah tetap melakukan segala perkara yang dikehendakinya. Allah telah pun menentukan kadar dan masa bagi berlakunya tiap-tiap sesuatu. Kita simpan dulu, klik pada terjemahan, klik pada tambah ke bookmark, dan tadi kita dah buat satu folder baru, namanya adalah perbanyakkan berbuat kebaikan. Folder ni dah ada, klik pada perbanyakkan berbuat kebaikan. So kita klik. Okey, kita dah simpan dua ayat. Ayat yang ketiga kita nak cari adalah ayat yang nombor 4 dalam surah 65. Kita gerakkan naik ke atas. Ayat yang keempat ialah, saya akan baca terjemahannya. Dan perempuan-perempuan dari kalangan kamu yang putus asa dari kedatangan haid, jika kamu menaruh syak terhadap tempoh iddah mereka, maka iddahnya ialah 3 bulan. Dan demikian juga iddah perempuan-perempuan yang tidak berhaid dan perempuan-perempuan mengandung. Tempoh iddahnya ialah hingga mereka melahirkan anak yang dikandungnya. Dan ingatlah, sesiapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya Allah memudahkan baginya segala urusannya. So kita klik pada terjemahan untuk simpan, klik pada bookmark, pilih folder perbanyakkan berbuat kebaikan. Okey, ayat terakhir dalam video ini adalah ayat yang nombor 5 dari surah 65. Tekan ke atas. Ayat yang kelima ialah terjemahannya. Peraturan-peraturan yang demikian adalah hukum-hukum Allah yang diturunkan dan diterangkannya kepada kamu. Dan ingatlah, sesiapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya Allah menghapuskan kesalahan-kesalahannya dan akan membesarkan pahala balasannya. So kita klik pada terjemahan, tambah ke bookmark, pilih folder perbanyakkan berbuat kebaikan. Okey, dalam video kali ini kita dah simpan 4 ayat. So mari kita lihat ayat-ayat dan nota yang kita dah buat dalam video kali ini. Klik pada butang back, ada surah, ada juz, ada bookmark. Klik pada bookmark. Mana nota tadi yang kita dah buat? Perbanyakkan berbuat kebaikan. Alhamdulillah, kita dah jumpa. Dalam nota kali ini, di bawah tajuk perbanyakkan berbuat kebaikan, ada, kita kena baca daripada bawah ya. Ayat 2 At-Talaq surah 65.
ayat 3, ayat 4, ayat 5. Mungkin anda pernah tengok ayat ni pada dinding-dinding dalam kedai makan, kat mana-mana kedai mamak, ataupun mungkin dalam rumah anda sendiri ada, tergantung ayat ni. Biasanya ayat ni dinamakan sebagai ayat 1000 dinar. Okey, di sini saya cuba klik ayat nombor 2 ya. Ayat nombor 2 surah 65. Biasa akan ada macam buat macam gantung ataupun perhiasan ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Okey, itu ayat nombor 2. Kemudian wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Jadi itu sebenarnya ayat yang kita biasa baca. Cuma ada di antara kita, kadang-kadang ada ustaz ataupun ada kawan-kawan kita beritahu, bila kita ada masalah, bila kita rezeki kita ataupun bila bisnes kita slow ataupun tak lancar, macam-macam lah masalah, ada sesetengah kawan kita mencadangkan, okey, bacalah banyak-banyak hafallah banyak-banyak ayat 1000 dinar. Saya nak tanya anda satu perkara. Dulu saya pun macam anda. Bila kita hafal ayat ni, kita hafal dengan lancar, tapi kita sebenarnya apa sebenarnya kita baca kita tak tahu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kita boleh sebut. So kadang-kadang saya tanya, apa maknanya tu? Entahlah. Nak bagi apa, baca ayat ni, baca satu kali supaya rezeki lancar, orang mudah nak beli barang, apa kita berniaga ni ada untung, tak adalah sunyi. Itulah lebih kurangnya. Bagi contoh, kalau katakan saya yang ada di Kuala Lumpur, dari Kuala Lumpur saya nak pergi ke Kuala Terengganu. Kalau saya beritahu kawan saya, kalau awak nak pergi ke Kuala Terengganu dari Kuala Lumpur, okey, pertama awak hafal ayat ni. Keluar dari rumah, naik LRT ataupun naik taksi. Paling mudah naik LRT lah. Naik LRT, keluar dari rumah, naik LRT, pergi ke TBS, Terminal Bersepadu Selatan. Kemudian bila dah sampai Terminal Bersepadu Selatan, Sesembah tu, pergi beli tiket untuk perjalanan dari Kuala Lumpur ke Kuala Terengganu. Pilih tarikh, pilih masa, pilih syarikat bas yang anda nak naik. Okey. Kemudian bila dah beli tiket, kemudian bayar duit, anda akan dapat tiket bas. Bila dah dapat tiket bas, dan bas tu pukul 8 malam. Jadi pukul 7 anda check in dekat kaunter untuk tunggu bas pukul 8. Bila dah sampai pukul 8, bila dah bas tu dah sampai, anda pun naik bas dan insya-Allah bas tu akan menuju ke Kuala Terengganu. Dan bila sampai ke stesen bas Kuala Terengganu, anda turun dari bas, so anda dah sampai. Saya nak tanya anda semua ya, dulu saya pun bodoh sebenarnya. Saya ni, yelah, kita banyak benda tak tahu, so kita tanya pada orang lain. Kalaulah macam tu, saya ulang ayat tu 100 kali. Saya ulang ayat tu 100 kali, setiap hari 7 hari saya ulang 1 kali selama 7 hari. Adakah saya akan sampai ke Kuala Terengganu? Sampai ke? Secara logiknya tak akan sampai pun. Sebab kita hanya baca, tetapi kita tidak melaksanakan apa yang disuruh dalam arahan tadi. Samalah macam dalam 4 ayat yang saya kongsi dengan anda pada malam ini, iaitu ayat dari surah At-Talaq, ayat 2, 3, 4 dan 5. Dalam ayat yang kedua ni, okey, kita diberitahu pada bahagian bawah tu, sesiapa yang bertakwa kepada Allah dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya,
nescaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar dari segala perkara yang menyusahkannya. Ataupun dalam bahasa mudahnya macam ni lah, yang ujung ayat nombor 2 ni, bila kita bertakwa, Allah akan beri jalan keluar dari masalah yang kita ada. Ada 2 bahagian pada ayat nombor 2 ni, iaitu bahagian pertama, jika kita bertakwa, dan bahagian keduanya ialah Allah akan beri jalan keluar. So kalau kita nak jalan keluar, kita kena bertakwa, bukannya hafal ayat tu. So bila kita bertakwa, barulah Allah bagi jalan keluar. Dan takwa kita tu bermakna kita mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya. Tu bergantung pada kemampuan kita. Ada orang dia macam total change lah, perubahan 100% berubah. Tapi bukan senang kita nak berubah. Ada orang boleh berubah sikit, ada orang boleh berubah sekaligus, ada orang perlukan masa. Dia sebenarnya bergantung kepada hidayah Allah, taufik dan hidayah dari Allah lah, atas keizinan Allah. Jadi dalam ayat yang kedua ni, Allah beritahu, jika kamu bertakwa, Allah beri jalan keluar. Jika kamu takwa banyak, banyaklah jalan keluar. Okey. Dan Allah sambung dalam ayat yang ketiga, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, serta memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maknanya di sini dalam ayat yang ketiga, sambungan daripada ayat yang kedua tadi, bila kita bertakwa, nombor 1, Allah beri kita jalan keluar dari masalah kewangan, dari masalah selalu gaduh suami isteri, dari masalah anak bermasalah, dari kita yang selalu runsing tak tentu pasal, masalah kereta, macam-macam masalah bisnes tak jadi, masalah pekerja lari, masalah nak bayar hutang. Jadi dalam ayat ni, ayat nombor 2, jika kita bertakwa, Allah beri jalan keluar. Dalam ayat yang ketiga, jika kita bertakwa, Allah memberikan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Maknanya macam ni lah, bila kita tingkatkan takwa, pertama, masalah kita insya-Allah boleh selesai. Dalam ayat ketiga, Allah beri rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Bermakna Allah bagi rezeki, kita tak pernah tak pernah expect rezeki tu daripada mana. Kita buat kerja lain tak dapat duit, tapi duit yang kita dapat tu dari benda yang tak pernah ada dalam kepala kita. Dan macam sambil contoh lah, kadang-kadang saya promote barang lain. Barang saya promote tu sebenarnya saya promote dari segi logik akalnya lah. Kita dah guna macam-macam, kita dah offer macam-macam, kita bagi harga yang terbaik, tapi orang tak beli. Bermakna kita dah usaha buat yang terbaik yang kita mampu. Orang tak beli, tetapi orang beli produk yang kita tak promote, produk yang kita tak sungguh-sungguh nak jual. Bermakna kita promote barang lain, kita jual barang lain, Allah bagi rezeki dari sumber lain. Maksudnya orang nak beli barang yang kita ada, cuma kita kurang promosi dan tak pernah expect. Maknanya kita kena tingkatkan takwa supaya Allah beri jalan keluar, nombor 1. Yang kedua, supaya Allah bagi rezeki dari arah yang tak ada sangka-sangka. Surprise bahasa mudahnya. Okey, sambung balik kepada ayat nombor 4. Di bahagian akhir ayat nombor 4 tu, sesiapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya Allah akan memudahkan baginya segala urusan. Kadang-kadang kita nak pergi jumpa seseorang tu, banyak kali kita buat appointment pun tak jadi. Kita pergi, dia tak ada. Bila kita tak pergi, dia ada. Jadi banyak macam tak matching lah. Jadi bila kita tingkatkan takwa kita, mudah-mudahan Allah akan mudahkan urusan kita dengan orang yang berkenaan. Nombor 4. Dan ayat nombor 5, Allah beritahu di sini, sesiapa yang bertakwa kepada Allah,
nescaya Allah menghapuskan kesalahan-kesalahannya dan akan membesarkan pahala balasannya. Jadi perbanyakkanlah takwa, perbanyakkanlah buat baik, ubah diri sendiri daripada kurang baik kepada keadaan yang lebih baik, tinggalkan yang tak elok. Jadi dalam 4 ayat ni tingkatkanlah takwa, ubahlah diri kita dari keadaan yang kurang baik kepada keadaan yang lebih baik. Kita kena ubah diri sendiri, bukannya kita ubah diri orang lain ataupun kita biarkan diri kita diubah. Jadi kesimpulan daripada 4 ayat dalam surah Talaq ni, surah Talaq ni, jadi kita sepatutnya bukannya hafal ayat ni, kita kena baca, kena faham. Allah menjelaskan, jika kita bertakwa, Allah beri jalan keluar dari segala masalah. Allah bagi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah memudahkan segala urusan kita, dan juga Allah menghapuskan dosa-dosa kita serta memberi pahala yang banyak. Dan keywordnya adalah kita kena tingkatkan takwa kita. Kita kena banyak buat kebaikan. Kita kena ubahlah yang kalau dulu kita buat yang tak elok, ubah kepada yang lebih baik. Kalau dulu kita suka kutuk orang, kritik orang, so berhentilah kritik, berhentilah mengutuk. Sebaiknya berilah komen-komen yang membina. Bukan setakat menghafal ayat ni. Kalau kita hafal ayat ni, bacalah 100 kali sehari, 40 hari pun, masalah kita tak selesai. Sebab bukannya kita kena hafal ayat tu. Sebenarnya apa yang kita kena buat ialah tingkatkan takwa, perbanyakkan buat kebaikan, tambahkan amal soleh, ubahlah daripada segala yang tak elok kepada yang lebih baik. Kalau dulu kita banyak buat benda yang tak betul, benda yang salah, so kita berhentilah. Kita berhenti daripada buat benda-benda macam tu, kita ubah. Dulu kalau katakan contohlah, dulu kita sombong, dulu kita kedekut, dulu kita ni asyik nak marah orang je. So benda-benda macam tu tak elok. Itu perangai kita yang tak elok, yang tak digalakkan. Al-Quran pun dah beritahu kita bukan macam tu perangai yang sepatutnya kita amalkan lah. Jadi kita ubah, kita buang perangai kita yang kedekut, kita tak sombong, kita mudah menyapa orang, kita mudah tolong orang, kita menghargai orang lain, kita menghormati orang lain. Jadi kita ubah daripada yang tak elok kepada elok. Kita tingkatkan kebaikan. Kita buat banyak benda-benda yang baik ni, kita kena buat banyak-banyak. Kita perbanyakkan buat fardu kifayah, membantu orang susah, memudahkan urusan orang lain, jangan menyusahkan orang. So bila kita banyak buat kebaikan yang macam tu, mudah-mudahan Allah akan mudahkan urusan kita. Sebab Allah dah janji dalam 4 ayat yang kita simpan nota pada malam ni, pada dalam video kali ni, jika kita tingkatkan takwa, Allah akan beri jalan keluar kepada segala masalah yang kita ada. Kalau katakan masalah kita tu tak boleh nak selesai semua, insya-Allah mungkin sebahagian ataupun mungkin separuh, mungkin ada sikit je lagi yang belum selesai. Kemudian Allah beri rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Mungkin selama ni kita nak minta tolong orang, kita tak tahu pada siapa kita nak pergi minta tolong. Ataupun bila kita pergi minta tolong pada orang yang bukan orang yang tak ada kena mengena lah, orang yang bukan bidang dia. Jadi orang tu nak tolong pun dia tak tahu macam mana nak tolong. Mungkin dengan sebab kita tingkatkan takwa kita ni, Allah hantar orang yang boleh membantu kita tanpa kita perlu pergi mencari dia. Bukankah itu sebagai rezeki dari arah yang tak disangka-sangka? Maknanya kita tak kenal dia, tiba-tiba dia datang tolong kita, dia bantu kita, dia membantu menyelesaikan masalah yang kita ada. Dan yang ketiganya, bila kita bertakwa, Allah memudahkan urusan kita. Yang keempat, Allah mengampuni dosa-dosa kita dan memberikan pahala yang banyak. Video kali ini setakat sini saja. Nanti kita akan sambung buat nota lagi dalam video-video yang seterusnya dengan tajuk-tajuk
yang berlainan ya. Jika anda ada komen-komen yang membina untuk bantu saya memperbaiki lagi persembahan saya, ataupun anda ada cadangan-cadangan yang baik untuk diutarakan, sila nyatakan pada ruangan komen. Nota-nota ataupun kalau anda masih kurang jelas dengan video ni, di bahagian description bawah tu, description ya, ada nota, ada link untuk anda download apps yang saya gunakan di dalam video ni. So video kali ni sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.